أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia rancangan Tanya Ustaz? Titipan doa biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita kembali dalam rancangan Tanya Ustaz. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk edisi pada pagi ini bersamaan dengan tarikh seperti mana yang kita maklum 7 Mei 2020 bersamaan dengan 14 Ramadan 1441 Hijrah. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang masih lagi terus setia bersama dengan kami memilih rancangan Tanya Ustaz sebagai rancangan pilihan pada pagi ini. Dan alhamdulillah seperti biasa saya dan Anas kita akan berbicara topik bersama dengan yang berbahagia tetamu undangan kita di studio. Seperti biasa kita bawakan untuk topik pada pagi ini iaitu yang kena dengan tagline ataupun tagline Tanya Ustaz iaitu jangan keliru. Apa yang keliru, insya-Allah kita akan bersama dengan panel kita untuk kupasan topik pada pagi ini. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita aminkan terlebih dahulu doa yang seperti mana di paparan yang kita sediakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tu'akhidhni fihi bil 'atharat وأقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, janganlah Engkau hukumi kami kerana kekeliruan yang kami lakukan dan ampunilah kami dari segala dosa dan kesilapan. Janganlah ya Allah Kau jadikan diri kami sebagai sasaran bala dan bencana dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Wahai kemuliaan kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sidang penonton yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita berbicara tentang topik jangan keliru. Dan sebelum kita serahkan kepada yang bahagia Ustaz, seperti biasa bagi para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian bebas tol 1800 881677 ataupun hantarkan menerusi aplikasi WhatsApp 011-1233-6480 atau terus ke laman rasmi Facebook kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita wawarkan seperti biasa, kita bersiaran serentak di TV3 dan TV9. Dan di TV9 kita akan tamat iaitu lanjutan siaran sehingga 30 minit tambahan siaran sehingga jam 8.30 pagi. Dan seperti biasa sebelum saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz untuk kupasan topik jangan keliru pada pagi ini, kita sama-sama saksikan terlebih dahulu infografik yang kita sediakan, makluman terkini statistik kes yang berlaku COVID-19 di negara kita. Seperti biasa yang kita maklum menerusi laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia di Instagram memaklumkan bahawa jumlah terkini kes yang telah pun melanda negara kita iaitu kes baharu sebanyak 45 kes dan sekaligus 45 kes keseluruhan dan juga 1 kes import dan juga kes sembuh baru iaitu sebanyak 135 menjadikan keseluruhan kes yang sembuh sebanyak 4,702 kes. Dan yang menyedihkan terdapat satu pertambahan
kematian baharu yang dicatatkan sehingga sebenarnya, dan sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes yang melanda negara kita iaitu 6,428 kes. Dan kami di Tenda Ustaz mendoakan supaya keselamatan dan juga kesihatan yang baik, dan juga mohon kepada para penonton untuk membantu sama-sama kita mencegah gelombang ketiga dengan kita memastikan senantiasa mengamalkan penjarakan sosial, jangan berkumpul untuk sebarang aktiviti sosial berkumpulan, ataupun jangan mengadakan sebarang majlis atau perhimpunan seperti majlis perkahwinan, kani berjualan dan sebagainya, dan tolong elakkan ke kawasan yang ramai orang, dan juga jangan melakukan perjalanan rentas negeri melainkan mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa. Jadi tolong kita sama-sama cakna dan juga ambil peduli tentang keselamatan dan juga kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada wabak ini. Amin. Allahumma amin insya-Allah. Dan baiklah para penonton dan juga yang berbahagia Ustaz, saya rasa tidak perlu kita berbicara panjang untuk topik pada pagi ini. Saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz untuk kupasan ataupun mukadimah untuk jangan keliru topik yang kita bicarakan pada pagi ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Makasih da'i Anas, sidang hadirin, sidang penonton muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada pagi ini agak mengelirukan, ya. Saya sendiri pun keliru juga ni apa yang kita nak bicarakan secara khusus, ya. Tetapi yang pentingnya ialah bagaimana kita perlu jelas, kita perlu faham agama, kita perlu faham panduan-panduan yang diberikan di dalam agama. Dan saya nak menarik perhatian kepada satu ayat, dua ayat yang ada, kebetulan kita berada dalam juzuk yang ke-14, ya, juzuk yang ke-14, hari yang ke-14, satu ayat yang boleh memberi satu indikator kepada kita bagaimana kekeliruan itu berlaku. Iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran tentang keadaan iblis la'natullahi alaih, dan bagaimana iblis berusaha untuk merosakkan masyarakat. Bagaimana iblis berusaha untuk mengelirukan masyarakat. Bagaimana iblis cuba menghias sesuatu perkara yang tidak elok, tetapi perkara itu nampak elok. Benda tak elok tetapi benda itu nampak elok kepada pandangan mata kita. Jadi kita keliru. Iaitu ayat dia dalam juzuk yang ke-14 dalam suratul Hijri. Dalam suratul Hijri bermula daripada ayat berapa ni? Ayat 30, ayat 31 sampai pada ayat 39. Ayat 39 iaitulah iblis, ya, Allah Taala rakamkan perkataan iblis, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iaitu ayat 39 Allah Taala sebut, ya, iblis bersumpah, aku akan hiaskan bagi mereka. Bagi manusia ni iblis akan hias, uzayyin, aku akan hias, ya. Jadi bila hias ni benda yang tak elok dia nampak elok, ya. Arak, ya, kita secara akal fitrah kita tahu bahawa arak ni satu perkara yang tidak baik, ya, memabukkan, merosakkan akal, ya. Bila minum arak tu kadang-kadang tidur di tengah jalan, berada dalam longkang dan sebagainya, ya. Tapi kenapa manusia masih minum arak? Kita kata la uzayyinanna lahum. Syaitan atau iblis dia akan menghiaskan benda yang buruk, benda yang tidak elok itu bagi nampak elok. Begitu juga dengan masalah judi, masalah riba, maksiat-maksiat, ya. Secara fitrahnya, secara akal, orang akan fikir ini benda yang tidak elok. Tapi manusia nampak benda itu sebagai satu perkara yang elok. Kerana apa? Kerana peranan iblis, peranan syaitan, la uzayyinanna lahum. Ya, dia akan menghiaskan bagi manusia
perkara-perkara yang tidak elok. Dan akhirnya wala ughwiyannahum ajma'in, dan dia akan sesatkan, dia akan kelirukan kita seluruhnya, ya. Jadi ini sebagai satu panduan bahawa kita ada musuh, ya. Kita ada musuh, iaitulah musuh ini berusaha menjauhkan kita daripada hidayah, daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, bagaimana jalan keluar daripada tipu daya syaitan, daripada kekeliruan yang ditimbulkan oleh syaitan ini? Kata Allah Subhanahu wa taala merakamkan perkataan iblis. Ya, iblis pun tahu senjata dia, iaitulah kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan ya Allah, hamba-hamba Engkau yang diikhlaskan. Jadi senjata kita untuk menghadapi kekeliruan yang ditimbulkan oleh syaitan, oleh iblis, adalah hati kita itu, niat kita, iaitulah ikhlas sesuatu perkara semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Satu mukadimah yang cukup cantik daripada yang bahagia Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir tentang bagaimana syaitan dan juga iblis cubaan untuk menyesatkan anak cucu Adam sehingga menjadikan rijisun min amali syaitan pun nampak indah di mata sebahagian manusia, melainkan bagi orang-orang yang sebagaimana yang Ustaz sebut petik daripada Quran, iaitu orang yang mukhlasin, orang yang ikhlas hatinya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton, adakah elok kita raikan dulu soalan yang pertama menerusi rakan Facebook kita yang bertanya. Ni orang kampung saya awal tanya Ustaz. Ya. Allahu Akbar. Nur Hayati Ismail ataupun Kak Ayat kita. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermazhab Syafi'i. Mohon Ustaz huraikan persoalan yang berikut. Yang pertama, apakah apabila kita menetap di negara yang mengamalkan mazhab lain, bagaimanakah kedudukan kita dalam bab ibadah? Adakah perbezaannya ketara? Itu yang pertama Ustaz. Dan yang kedua, bolehkah kita mengguna pakai hukum dari mazhab lain dalam kehidupan kita? Adakah ianya berdosa? Terima kasih daripada Kak Ayat dari Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Ayat. Persoalan tentang isu mazhab, isu kita bermadhab, ya. Bermadhab ini, kalau dalam fiqahnya kita ada madhab Syafi'i, kita ada madhab Hanbali, Hanafi, Maliki, dan ada lagi macam-macam mazhab. Cuma madhab yang mu'tabar yang sampai kepada kita, maksudnya dari sudut penulisan kitab-kitabnya sudah ditahqiq oleh para ulama dalam aliran madhab itu, hanya 4. Iaitulah madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hanbali. Ini dari sudut fiqahnya. Apa maksud kita bermadhab, ya? Kadang-kadang timbul kekeliruan di kalangan segelintir orang. Kamu ikut madhab, kami ikut Quran dengan sunnah. Ya, kadang-kadang timbul kekeliruan. Jadi seolah-olah orang yang bermadhab ini tidak mengikut Al-Quran dan sunnah. Seolah-olah. Ya, kami tak ikut madhab, kami ikut Al-Quran sunnah. Apa yang Allah Ta'ala kata, apa yang Rasulullah kata, yang hadis kami ikut, madhab kami tak ikut. Sekalipun itu Imam Syafi'i ke Imam Malik ke, kami tak ikut, kerana ikutan kami hanyalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi timbul pertembungan, kekeliruan di antara orang yang kata kami nak ikut Quran dan sunnah, tak mau ikut mazhab, dengan orang yang nak ikut mazhab, ya. Jadi masyarakat kita majoritinya ikut mazhab lah, ya. Jadi apa maksud mazhab? Jadi saya nak jelaskan maksud mazhab ini. Bermazhab ini bermaksud kita mengikut Al-Quran dan sunnah Nabi, ikut Al-Quran dan sunnah Nabi berdasarkan corak kefahaman para ulama. Kita bermazhab Syafi'i, maksudnya kita ikut Al-Quran dan sunnah Nabi berdasarkan kefahaman Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang mengikut usul Imam Syafi'i. Misalnya ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i, ada Imam Ibn Hajar, ada Imam Ramli, ada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ada Imam As-Suyuti, ya, ada Imam Baihaqi, Imam Haramain, Imam Ghazali. Mereka ni semuanya hafiz Quran, mereka ni ahli hadis, ya, faham sunnah Nabi, mereka ni tulis kitab usul fiqh dan sebagainya. Tapi mereka ikut cara faham Imam Syafi'i. Adakah mereka tak ikut Quran Sunnah? Tidak. Jadi kita yang bermazhab Syafi'i
bermaksud kita mengikut Al-Quran dan Sunnah berdasarkan corak kefahaman Imam Syafi'i. Maka begitulah orang lain kalau di sebahagian negara dia ikut mazhab Maliki. Bermakna dia ikut Al-Quran dan Sunnah Nabi berdasarkan kefahaman Imam Malik dan ulama-ulama dalam mazhab Maliki. Begitu juga secara mazhab Hambali dan sebagainya. Jadi kita yang bermazhab ini sebenarnya mengikut Al-Quran dan Sunnah berdasarkan kefahaman seorang ulama. Jadi kalau begitu tidak ada masalah sebenarnya. Tak perlu keliru. Tak perlu keliru. Cuma orang yang kata dia ikut Quran dengan Sunnah, kefahaman siapa dia ikut? Kefahaman ustaz saya lah. Ustaz saya. Jadi bagaimana ialah maknanya dia tak ikut Quran Sunnah jugalah secara direct kan. Pasal dia ikut ustaz dia. Ada saya ikut saya sendiri. Saya baca Quran, saya baca hadis sendiri, saya baca Sahih Bukhari. Sahih Muslim baca tak? Sunan Tirmizi baca tak? Sunan kitab Imam Tabrani, tafsir Qurtubi, Ibnu Kathir baca tak? Tak, saya baca Sahih Bukhari saja. Hadis sahih saja. Kan? Jadi hadis sahih bukan dalam Sahih Bukhari sahaja. Ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dan sebagainya. Jadi situ maknanya kalaulah kita hanya mengikut Quran Sunnah, sekadar Quran terjemahan saja dan ikut Sahih Bukhari saja, maknanya kita tidak merangkumi kesemua kefahaman Quran dan juga kesemua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi isu yang pertamanya tidak ada masalah. Ya, kita ikut mazhab Syafi'i ini insya-Allah betul, tidak ada masalah kerana kita ikut Quran Sunnah berdasarkan kefahaman Imam Syafi'i dan ulama-ulama dalam aliran Imam Syafi'i. Jadi sekarang ni makna kita tidak ada masalah siapa nak ikut Hambali, siapa nak ikut Hanafi dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita boleh saksikan dalam negara kita ini keharmonian dalam negara kita. Kita ada Masjid India. Yang Masjid India ni jika tak silap saya bermazhab Hanafi. Subuh dia lewat tuan-tuan. Subuh dia lewat sikit. Lewat banyak. Asar dia pun lewat ya. Tapi tak ada lagi lah isu orang tulis dalam media sosial ke kita kena ambil alih Masjid India ni kan. Pasal dia tak ikut. Tak. Kita biarkan. Kenapa? Kerana orang mazhab Hanafi mengikut Quran dan Sunnah tetapi berdasarkan corak kefahaman Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi sebab itu dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala memberi asas panduan kepada kita. Maknanya antaranya wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan kata benda yang tidak ada ilmu bagi kamu. Ilmu. Ya. Jadi kita mazhab Syafi'i kerana itu ilmu yang ada kepada kita. Ya. Dan mazhab Syafi'i pun kita tak ingat habis, tak faham habis lagi. Betul. Kenapa kita nak rentas mazhab dan sebagainya ya? Itu biarkan kepada ahli dia. Yang kedua Allah Taala bagi panduan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu kalau kamu tidak mengetahui. Jadi ini antara asas ya. Jadi ilmu yang ada pada kita yang diajar oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, silibus-silibus kita, kitab kita di masjid, surau, sekolah dan sebagainya berdasarkan corak kefahaman mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi yang keduanya kalau kita nak ambil mazhab sana, ambil mazhab sana, boleh tak? Boleh. Tidak ada masalah. Tetapi adakah kita betul-betul pasti yang kita ambil tu mazhab Hanafi? Allah Akbar. Tak, saya buat ni kerana mazhab Maliki. Betul ke mazhab Maliki? Betul. Tak, saya baca dalam Facebook kawan saya, dia kata ni mazhab Maliki. Itu bukan sumber muktamad kita. Main cedok-cedok. Main cedok-cedok gitu je. Kita nak kena pergi tengok dalam kitab mazhab Maliki betul ni. Betul. Kan apa kitab dia, apa Muwatta Imam Malik, Al-Mudawwanah Kubra kan. Ulama macam mana Ibn Hurai tu, bukan dalam media sosial, bukan dalam ni mazhab Maliki. Dia kita nak cari sumber asal. Dan lebih baik lagi kita tanya pula ulama dalam mazhab Maliki ni betul ke ni mazhab Maliki? Baru kita pastikan. Baru kemas. Baru betul. Kalau tidak dia akan jadi fitnah. Orang boleh tulis ni mazhab Maliki, ni mazhab Hanafi. Kan? Jadi itu jadi isu bila kita merentas mazhab. Jadi sebab itu maknanya bila nak merentas mazhab itu kita biarkan kepada ahli,
kepada ahli fatwa, buat fatwa dan sebagainya. Bila dia tak dapat selesai masalah masyarakat dalam mazhab Syafi'i, maka dia kembangkan kepada 3 lagi mazhab. Allahu Akbar. Kalau ingin berbicara dengan panjang lebar mungkin makan masa sedikit, tapi secara ringkas saya rasa itu juga mungkin menjawab kepada persoalan rakyat kita yang bertanya seperti tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau kita pergi menunaikan umrah dan sebagainya, kita jangan keliru lagi lah. Kita boleh terus kekal dengan mazhab ataupun pegangan kita, asalkan tidak melakukan perkara-perkara yang luar daripada bidang ilmu kita, Ustaz, insya-Allah. Dan banyak lagi yang akan kita bicarakan. Saudara, biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baru. Dakwah biar tak ialah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, titipan doa. Masih lagi bersama kita yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Kadir membicarakan topik pada pagi ini, jangan keliru. Telah pun dijawab persoalan yang diajukan sebagaimana rakan kita bertanya tadi, dan anda boleh terus menghantarkan soalan kepada kami seandainya mempunyai kekeliruan ataupun dengan tajuk kita pada hari ini, jangan keliru. Kalau ada kekeliruan ataupun kemusykilan, boleh hantarkan soalan kepada kami, insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kita maklum tentang topik tentang jangan keliru, Ustaz pun dah sebut tadi tentang kalau kita menunaikan ibadah misalnya umrah ataupun pergi ke sesuatu negeri ataupun negara yang mengamalkan mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i, jangan kita rasa gelabah ataupun rasa macam aku ni amalan tak betul kan sebab tak ikut kepada urus tempat tu. Jadi Ustaz pun dah sebutkan tadi, dan kita raikan lagi Ustaz dan juga para penonton soalan yang berikutnya menerusi rakan Facebook kita yang bertanya, iaitu Melur Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Nai serta kru-kru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya tentang bab tahlil. Ada setengah pendapat mengatakan bahawa tahlil tidak perlu dilakukan bila seseorang yang sudah kembali kepada penciptanya. Namun masih ada setengah pandangan yang membolehkannya, Ustaz. Jadi bolehkah Ustaz jelaskan supaya kami semua tidak keliru? Mohon pencerahan daripada Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Daripada Melur Ismail yang bertanya, Ustaz. Baik, tahlil ni ada 2. Tahlil yang pertama adalah satu perkara yang dianjurkan di dalam agama. Ya, tahlil ni yang pertamanya dianjurkan di dalam agama. Ya. Kerana apa? Kerana tahlil ini adalah ucapan la ilaha illallah. Halala yuhallilu tahlilan. Jadi kita kena tahlil lah. Kena kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitulah kita kena bertasbih, bertahmid, bertakbir dan sebagainya. Jadi tahlil tidak ada khilaf ulama, ya. Semua ulama kata tahlil benda yang harus, benda yang baik, benda yang disuruh di dalam agama. Bahkan bila seseorang nak meninggal dunia, disebut di dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannata atau kama qala. Sesiapa yang akhir kalamnya sewaktu dia hidup, dia berkata la ilaha illallah, maknanya dia bertahlil. Dia bertahlil, dia sebut kalimah la ilaha illallah dakhala al-jannata, maka orang tu akan masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Sebab dia mati dalam iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, tahlil yang disebut sebagai majlis tahlil. Ya, majlis tahlil ni sama ada boleh buat ataupun tidak boleh buat. Perkara majlis tahlil ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Yang pertamanya, khilaf itu sama ada benda tu pernah dilakukan oleh Nabi SAW atau tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Situ dah mula khilaf dah. Ya? Maka satu golongan yang kata Nabi tak pernah buat, jadi kalau kita buat majlis tahlil, dia jadi bid'ah, sesat, masuk neraka. Ini satu pandangan. Kita hormati pandangan ini.
Satu lagi melihat kepada ya betul Nabi tidak melakukan majlis tahlil sebagaimana kita buat pada hari ini, tetapi Nabi juga tidak pernah melarang majlis tahlil itu, kan? Jadi maknanya tidak ada larangan daripada Nabi. Kenapa? Kerana antara asas dia idza amartukum bi amrin, apabila aku suruh hendaklah kamu buat, apabila aku larang, idza nahi, apabila aku larang hendaklah kamu tinggal. Jadi yang Nabi sebut aku suruh, aku larang. Yang Nabi tak buat, tak disebut. Jadi dia open to discussion lagi. Boleh dibincangkan lagi. Kan? Jadi ini usul yang berbeza ya. Usul yang berbeza. Kenapa ulama ni kata tak boleh? Kerana Nabi tak buat. Kenapa ulama ni kata boleh? Kerana Nabi tak larang. Ya, itu usul dia. Kemudian peringkat yang kedua pula, tengok pula dalam majlis tahlil ni apa yang ada. Bagi yang membolehkan ya, tengok dalam majlis ni tak ada apa-apa kecuali sekadar nak sebut baca Al-Quran ya, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca zikir, la ilaha illallah ya, dan diakhiri dengan doa, dan last sekali ada makan. Makan ni Allah Taala suruh juga, wa yut'imuna at'am, bagi makan dan sebagainya ya. Jadi tak ada lah ada majlis dancing ke, majlis perarakan pakaian bogel-bogel, tak ada ya dalam majlis tahlil. Jadi apa salah kata sebahagian ulama ya. Jadi situ dia bincang dan sebagainya. Jadi saya melihat isu yang khilaf ini, kita kena saling menghormati di antara satu dengan yang lain. Kerana apa? Kerana yang tak buat tahlil tak berdosa. Ayah dia mati, dia tak buat tahlil, tak berdosa pun. Dia datang jumpa tu imam, jumpa jawatan kuasa masjid surau, bagi tahu ayah saya dah mati, tolong uruskan mandi dan sebagainya, tapi saya tak membuat tahlil, majlis tahlil. Tak ada masalah. Pasal tak berdosa. Jadi yang tak membuat tak ada masalah. Tapi kalau dia kata ayah saya mati, saya ingat tak mau tanam kot, nak letak atas bunga rumah je. Kan? Yang tu imam kena kacau lah, tak boleh lah macam tu. Luar biasa kan. Kalau tak buat majlis tahlil, no problem. Kan? Tapi kalau tak mau tanam ni, itu problem lah kan. Kita boleh lapang dada ni. Bagi yang nak buat, khilaf ulama kata, cuma kita nak kena jaga beberapa perkara. Yang nak buat ni, yang nak buat. Yang pertamanya nak jaga, jangan kita i'tiqad bahawa majlis tahlil itu wajib. Susah hati. Bila ada majlis tahlil ni susah hati. Nak kena buat tahlil. Duit tak ada. Nak cekau duit mana ni? Nak buat tahlil ni. Nak berhutang pula. Nak hutang ni. 3 malam. Kena sampai 7 malam. 1 malam 40 tu tak apa jauh lagi ni. 3 malam pertama ni. 7 malam pertama ni. Kan, malam pertama nak makan pun. Duit tak ada. Kita berhutang lah. Jangan. Kalau nak buat tahlil jangan macam tu. Yang kedua, tengok anak yatim. Ni harta anak yatim kah? Yang meninggal tu muda, umur 35, 40, anak sulung baru 10 tahun. Ni malam ni masjid nak buat tahlil ni, minta duit kan? Budak baru 10 tahun. Jangan. Kita jangan i'tiqad benda wajib, jangan makan harta anak yatim. Kita nak jaga tu. Dan majlis tahlil ni tuan-tuan, kalau yang nak buat ni dia simple je sebenarnya. Dia doa tu yang penting. Katalah kita buat majlis hari jadi. Betul. Hari lahir kan? Buat hari lahir. Kita nak buat hari lahir, makan pukul 4 petang. 4 petang nak start makan. 3.45 tu kita kumpul ramai-ramai. Kita buat tahlil sikit lah. Tujuan dia apa? Tujuan dia kita nak minta orang yang hadir tu sama-sama berdoa agar keluarga kita yang sudah mati dirahmati oleh Allah. Yang ni doa ni yang confirm. Semua ulama kata apa? Yang kata tak ada majlis tahlil pun doa tetap dia kata boleh. Kan? Jadi ini apa cream of the cream ni. Jadi kalau buat tahlil tapi tak ada doa tak ada juga. Jadi kita buat tahlil, kita panggil 4-5 orang. Hari ni saya nak jamu makan sikit Sementara makanan nak sampai ni, kita buat majlis tahlil sikit. Kan 5 minit, tolong doakan mak ayah saya diampunkan dosa. Simple je sebenarnya. Jadi saya ingat janganlah masyarakat kita keliru, bergaduh ya dalam bab tahlil ni. Nak buat silakan, tak mau buat pun tidak. Allah. Yang penting kita hormati pandangan sesama kita insya-Allah. Dan yang bagi ustaz dan juga sidang penonton, tanyalah ustaz yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pernahkah kita terfikir bagaimana seorang yang pernah terjebak dalam detik hitam pernah dalam hidup,
Tetapi hari ini beliau tampil bersama dengan kita untuk berkongsi sedikit kisah beliau, iaitu telah pun berada menerusi sidang video bersama dengan kita pada pagi ini, iaitu Encik Rafi. Assalamualaikum Encik Rafi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Encik Rafi? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, didoakan. Kami di Tanya Ustaz mendoakan Encik Rafi mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Encik Rafi, sebut sedikit Encik Rafi. Dan juga jangan lupa doakan kami di Tanya Ustaz insya-Allah. Dan juga Encik Rafi sebagai permulaan ataupun sedikit tentang sejarah hidup ataupun kisah-kisah yang boleh dijadikan sebagai iktibar untuk kami di Tanya Ustaz tentang kehidupan Encik Rafi sedikit insya-Allah. Okey, saya sekarang ni memang dah berusia lah kan. Dah berusia, dah ingat di masa depan, maksudnya di akhirnya nanti begitu. Dan berfikir ke manakah akhirnya, dan di mana memang kita sebagai seorang Islam memang nak pengakhiran kita sebagai yang husnul khatimah. Dan di situlah saya berfikir apabila saya terfikir saya ingin solat Jumaat, berjemaah. Memang boleh solat sendiri suatu tu, tapi bila saya fikirkan saya nak ni dengan keadaan yang sebelum ni seperti keterampilan seperti wanita tu, dengan ada buah dadanya, dengan ada dengan kening halus macam tu, dan menimbulkan stigma, menimbulkan kekeliruan pada masyarakat, pada jemaah dalam masjid. Memang ramai kawan-kawan saya pun ada mengadu berkongsi hal yang sama, para jemaah tak nak salam, para jemaah yang imam pun ada yang tak nak salam sebab rasa ragu-ragu macam tu. Dan saya dengan bukan keras hati, dengan menebalkan muka keluar daripada kepompong, saya agak kami yang bila dikatakan keliru ada titi tu, naluri saya adalah naluri yang tidak selari dengan alat kelamin macam tu. Dan saya tak pernah jadi sex worker di tu, cuma saya berpegang wanita di khalayak apa semua tu, dan ingin ada kasih sayang daripada seorang lelaki macam tu, dan berhayal untuk berkahwin, melahirkan anak begitu kan. Dan ia seperti macam wanita tulen yang biasa macam tu. Dan saya bila ada soalan-soalan yang tanya bilakah dapat tercetusnya, saya tak tahu bila dapat tercetusnya perubahan tu. Perubahan saya sedikit demi sedikit, sebab saya berubah daripada rambut saya panjang, saya potong sedikit demi sedikit, saya tidak drastik. Dan selalulah rajin-rajin dengar, pergi ke majlis-majlis ilmu macam tu, untuk menambah nilai apa yang ada dalam diri saya, ataupun untuk kekuatan semangat saya dalam perubahan di situ lah Ustaz. Sedikit Encik Rafi, mungkin seandainya tidak keberatan Encik Rafi, ketika Encik Rafi melalui fasa kecelaruan ataupun kekeliruan jantina tersebut, apakah benar-benar Encik Rafi berada dalam keadaan yang cukup bahagia, kepuasan diri sendiri, apakah tercapai perkara tersebut Encik Rafi ketika melakukan perkara tersebut? Nak kata cukup bahagia tu taklah. Cuma kepuasan bagi di kala itu, apabila kita berpakaian cantik, berwajah cantik, menjadi perhatian lelaki ataupun kawan-kawan. Tapi tidak puas hatinya sebab saya duduk, saya memang asal Kuala Lumpur, jadi saya tidak boleh betul-betul kuatkan semangat untuk pergi sana sini, dan mengelakkan daripada mata-mata saudara mara ternampak apa semua macam itu. Jadi saya bukan berhijrah ke tempat lain yang boleh buat apa saja, dan berbuah dada pun di dalam rumah pun saya terpaksa sorok-sorok juga. Itu maksudnya tidak cukup bahagia lah. Maksudnya kalau kita dah fulfill dah tu, memang ada rakan-rakan saya yang bahagia, yang family terima semua macam itu. Kita keadaan kita dalam a different coach macam tu kan, lain-lain jenis macam tu, dan lain-lain situasi, lain-lain penerimaan stigma, diskriminasi itu. Dan bahagianya bila kita ada pasangan yang menerima, pasangan yang itu pun tidak lama. Dalam bahagianya
dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun macam tu sekejap lah. Macam tu dapat berjalan bersama, keluar bersama dating ke apa macam tu kan. Dan tapi KL ni agak kalau pergi keluar mana-mana tu tak kisah sangat lah. Walaupun ada yang nakal-nakal tu, yang menjerit, yang mengejek macam tu, pernah kena baling air ke apa, pernah kena jerit di halayak ramai macam tu. Itu macam itu sebagai kita terima, kalau kita terima diri kita siapa, dan kita kena hadapi jugalah stigma diskriminasi daripada masyarakat yang tidak suka kita. Dan Encik Rafi, titik tolak kepada perubahan penghijrahan Encik Rafi untuk kembali, kerana bila kita mendengar luahan Encik Rafi tentang apa pun kita kena yakin bahawa Allah senantiasa dekat dengan kita, Encik Rafi. Titik tolak kepada perubahan penghijrahan Encik Rafi mungkin daripada kawan-kawan ataupun jemaah yang banyak membantu Encik Rafi? Itulah cerita yang saya tak boleh nak cakap titik tolak tu bila tu saya tak pasti bila, tapi bila saya berkeinginan untuk solat Jumaat tu. Allah. Solat Jumaat yang wajib tu kan, saya dah berapa lama tinggal solat Jumaat tu kan, dan saya ingin macam tu. So saya dengan keadaan penampilan seperti ada buah dada dan muka tu adalah penampakan seperti wanita sikit tu, dan itu yang menyebabkan kalau solat fardu pun nak pergi surau pun saya rasa macam agak malu pada diri sendiri, malu pada untuk berhadapan dengan jemaah macam tu. Lagi satu memikirkan ialah ibu kita macam tu kan, keluarga macam tu kan, ialah maruah macam tu. Dan saya bukan ambil keputusan drastik, saya secara perlahan-lahan pergi majlis-majlis ilmu untuk menambah nilaikan kekuatan dalaman saya lah, diri saya sendiri itu kan. Dan saya terpaksa, saya kena bersedia mental saya bersedia dengan cemohan daripada komuniti ke siapa ke. Terpaksa, saya kena kuatkan semangat itu. Saya belajar, saya tanya secara perlahan-lahan macam itu, dan bertanya kepada ustaz-ustaz yang maksudnya mesra LGBT ni, yang boleh bercakap, yang boleh bersembang tanpa ada terus bagi jawapan satu hukuman macam tu kan. Dan saya teringat satu arwah mantan imam Masjid Jami' Kuala Lumpur, dia ada ajar saya ada satu doa ni untuk menjaga hati dan menjaga kemaluan macam tu kan. Dan Allahumma zahir qalbi minan nifaq wahasi fajri minal fawais, kata ya Allah, jagakan hatiku daripada perbuatan munafik dan pentinglah kemaluanku daripada keburukan. Itu yang saya kekal istiqamah, Encik Rafi. InsyaAllah saya cuba amalkanlah, saya usaha amalkan untuk elakkan daripada macam itu. Terjebak kembali. Kami ditanyalah Ustaz Encik Rafi mengucapkan jutaan terima kasih dan senantiasa mendoakan kebaikan, keselamatan, kesejahteraan dan kesihatan kepada Encik Rafi, dan didoakan juga bagi ada yang di luar sana yang mungkin pernah terlibat dalam kancah LGBT supaya kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Encik Rafi, terima kasih atas kesediaan bersama kami menerusi sidang video pada hari ini. Assalamualaikum Encik Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang bahagia Ustaz, itu antara luahan yang kita dengar sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat jadikan iktibar, dan saudara biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu dakwah. Biar tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dulu di rumah, terbaik jangan ke mana-mana Ini masa PKP, sama-sama kita putuskan rancangan COVID-19. Mudah-mudahan kita semua dapat keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan di dunia sampai akhirat. Ingat, pepatah orang Jawa kata apa? Cakong ni rumah, menang-menang, ocom merona menene. Kalau tak faham, siapa tak faham, tolong baca subtitle. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru, masih lagi pada membicarakan topik jangan keliru. Jangan keliru, kita telah pun mendengar sedikit perkongsian daripada sahabat kita tadi, Encik Muhammad Rafi, yang pernah terlibat dalam detik hitam, pernah berlaku dalam kehidupan beliau, perkongsian yang beliau kongsikan bersama dengan kita. Dan mungkin yang bagi Ustaz dan juga para penonton, kita meraihkan lagi, mungkin bagi para penonton yang mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian bebas tol 1800 88 1677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan di 011 1233 6480 atau terus ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan yang bagi Ustaz, mungkin ada sedikit ulasan tentang bagaimana perkongsian, dan juga ada disebutkan tentang satu doa yang beliau amalkan untuk kekal istiqamah dan juga dijauhkan daripada sifat munafik. Sedikit Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pintu taubat ini sentiasa terbuka. Pintu taubat sentiasa terbuka. Apa juga maksiat, sebesar mana dosa yang kita lakukan, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Khabarkanlah kepada hamba-hambaku, hamba Allah, bahawa Allah adalah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Pengasih. Ya. Jadi dengan sifat Ghafur, sifat keampunan yang ada pada Allah, sifat rahmah, kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis disebut kalau kita datang kepada Allah meninggal dunia dalam keadaan penuh dosa-dosa ini di sepenuh bumi ini, ya, tetapi kita beriman, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala boleh berikan keampunan sepenuh bumi ini. Au kama qal, ya. Jadi maknanya peluang itu sentiasa terbuka. Jadi kadang-kadang setengah orang dia rasa bimbang dengan sebab dia dah banyak melakukan maksiat, melakukan dosa. Allah taala terima ke? Kan? Saya ni dah bergumam dengan dosa dah 20 tahun, 30 tahun buat maksiat. Allah Ta'ala terima kata taubat saya. Allah Ta'ala nak ampunkan ke saya. Ini tipu daya syaitan kepada kita. Was-was daripada syaitan. Kita keliru. Akhirnya kita kekal dalam maksiat. Tidak patah balik bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menangguhkan taubat. Ya, menangguhkan taubat. Ya. Sedangkan kita tidak tahu bila kita akan meninggal dunia dan sebagainya. Yang keduanya, ini satu juga perkara, masyarakat kita kadang-kadang bila dia nak doa ni, dia tak berani nak doa dengan bahasa Melayu. Kan, Ustaz tolong doa sikit. Kan? Saya tak boleh bahasa Arab. Dia nak kena bunyi Arab juga. Dia nak kena bunyi Arab juga. Kan, baru dia kata doa. Kalau tak bunyi Arab tu, dia terasa macam tak sedap doa. Tak feel doa tu. Kan? Macam tak sah doa tu. Kan? Jadi doa ni apa bahasa sekalipun boleh, ya. Apa bahasa sekalipun. Cuma dalam sembahyang tu dia ada peraturan dia. Tak bolehlah berdoa selain daripada bahasa Arab di mulut. Kalau dalam hati, doa pilah masa sujud, ya. Masa sujud doa dalam bahasa Melayu, bahasa Tamil, bahasa Mandarin, bahasa apa sekalipun, kita bangsa apa kan, keturunan apa, bahasa tu yang kita biasa guna, senang guna, berdoalah dalam hati. Allah Sami', Allah Maha mendengar, ya. Jadi kita boleh doa, ya Allah bagilah rahmat kepadaku, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah jagalah kemaluan aku dan sebagainya. Boleh kita doa dalam apa-apa juga bahasa, ya. Wallahu a'lam. Yang penting jangan keliru, Ustaz. Dia nak minta apa dia dalam solat ni, dah jadi keliru, Ustaz. Jadi bila kita baca doa bahasa Arab, baguslah, tak ada masalah kan. Tapi kadang-kadang yang doa tu pula jadi celaka pula. Allahu akbar. Allahumma rzuqni ni'matan. Contohlah, ya Allah bagilah aku nikmat. Dia pergi baca Allahumma rzuqni niqmatan. Nikmat makna nikmat, benda baik. Niqmah makna bala. Kan? Dia duk sebut nikmat dalam bahasa Melayu tu. Nikmat. Itu sebutan. Kan? Sebutan dia. Nikmat. Dia baca Allahumma rzuqni niqmatan. Allahu akbar. Dia tak ada lah niat nak minta benda tak elok kan, ya. Tapi itu kadang-kadang boleh berlaku. Betul. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita tidak keliru dan kita ikuti dan juga kita sama-sama mendengar sedikit, Ustaz. Sebenarnya daripada sudut pandang psikologi, kita akan bersama dengan seorang tetamu undangan kita yang cukup istimewa juga, yang biasa kita ikuti ceramah dan juga perkongsian beliau, iaitu menerusi sidang video pada ketika ini Dr. Tengku Asmadi Muhammad yang telah pun berada bersama dengan kita. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, Dr. Tengku Asmadi?
Baik, syukur. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih doktor atas kesudian bersama kita. Dan sedikit doktor, dari sudut mungkin dari sudut pandang psikologi, bagaimana kekeliruan itu mungkin boleh berlaku kepada seseorang individu, doktor? Silakan. Baik, Alhamdulillah. Bila kita bercakap tentang kekeliruan ini sebenarnya, orang keliru ini sebab dia tidak mempunyai maklumat yang lengkap ataupun maklumat yang cukup atas sesuatu isu ataupun atas sesuatu perkara. Dia tak ada maklumat yang cukup. Dan dia tak ada maklumat yang cukup ini juga mungkin disebabkan dia mudah percaya kepada seseorang. Maknanya kalau orang tu bagikan dia sesuatu info kerana percaya kepada seseorang itu, sedangkan maklumat yang diberikan oleh orang itu mungkin tidak lengkap, tapi dia percaya. Jadi sebab tu kadang-kadang dia keliru. Dan yang kedua, kadang-kadang keliru tu boleh berlaku kerana kita ni tak fokus kepada apa yang disampaikan. Jadi kita dapat maklumat tu separuh. Dan itu juga boleh membawa kepada kekeliruan. Dan ada juga satu perangai lagi orang kita ni, dia jadi keliru bukan sebab apa. Sebab kita ada satu fi'il ataupun sikap, bila kita baca sesuatu perkara, kita baca tajuk. Jadi kita tak baca keseluruhan isinya. Jadi akhirnya kita membuat kenyataan yang kita keliru dan kita tak sedar pun yang kita ni keliru. Ini adalah antara perkara yang membawa kepada kekeliruan dia. Jadi sebab tu kadang-kadang orang yang keliru ni dia susah nak buat keputusan, cakap pun berbelit, cakap pun berulang-ulang, cakap dan dia pun sendiri berapa yakin, tak berapa pasti. Jadi ini adalah satu masalah yang boleh membawa kepada perkara yang boleh membawa mudarat. Sekiranya orang yang keliru itu adalah orang yang mempunyai kedudukan, kan, orang yang dipercayai ataupun dihormati, kan. Jadi dia bercakap, ramai lagi pihak lain pun yang menerima kenyataan ataupun pantuan yang keliru dia itu tadi dan menyebarkan pula kepada ramai orang. Ini bahaya penyakit keliru ni. Dan sedikit, doktor, bagaimana kita melihat Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP yang berpunca daripada virus COVID-19 ini, juga apakah ianya menyumbang juga kepada kekeliruan yang berlaku pada hari ini, doktor? Okey, bila kita lihat dalam PKP ini, kita jadi kekangan kita agak terbatas untuk berjumpa dengan orang. Kan? Jadi kita, apa yang kita dapat hanyalah melalui media sosial, melalui WhatsApp, melalui internet, online, berita-berita online. Jadi kita tak sukar untuk kita membuat pengesahan. Kalau di luar sana kita jumpa orang, bila kita jumpa orang kita bincang-bincang dan mungkin orang akan beritahu kita bahawa apa yang kau kata itu tak betul, apa yang kau kata itu ilmu faktanya tak sahih misalnya. Jadi bila kita di rumah, kita dengan anak kita, dengan keluarga kita, maka mereka pun lagi tak tahu apa tentang perkara yang kita baca dan sebagainya. Maka kita terima itu sebagai benar dan akhirnya kita pun sebarkan lagi pula kepada orang lain. Maka ini akan menyusahkan banyak pihak dan juga menyusahkan ramai orang. Jadi sebab itulah kalau kita lihat perkara yang paling mudah lah kalau kita nak atasi sifat keliru ni, pertamanya sekali kita sebelum kita sebarkan satu-satu perkara, kita kena pastikan sumber itu sahih. Kemudian kita kena kumpul segala fakta, kan? Dan kalau kita tak yakin, kita kena bertabayun, bertanya, minta penjelasan sebelum kita menyebarkan sesuatu perkara ataupun mengeluarkan sesuatu kenyataan. Dan doktor, apa yang paling membimbangkan sebenarnya, doktor, sebagai yang terakhir, bila mana berlakunya perkara seperti kekeliruan ini, apakah ianya membawa satu kesan yang cukup berbahaya kepada orang yang mengalami situasi seperti ini, doktor? Sedikit yang terakhir. Baik, kesan yang paling besar ialah ia membawa kepada kadang-kadang perpecahan. Dan dia membawa kepada perbalahan. Dan kadang-kadang juga dia membawa kepada ketegangan. Jadi ini boleh memutuskan hubungan, silaturahim. Dan kadang-kadang kekeliruan juga mungkin, contohlah bila kita lihat arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan tentang PKP misalnya bersyarat, cukup jelas. Betul. Dan, tetapi kerana kita tidak mahu pergi kepada sumber yang asal, maka kita dengar cakap-cakap orang, kita tak cari sendiri, maka masing-masing buat ikut pandai masing-masing. Maka kita takut bila keadaan begini, misalnya kekeliruan seperti ini berlaku, maka kita bimbang nanti berlaku satu gelombang
coronavirus yang lebih besar. Itu pun punca daripada kekeliruan disebabkan apa? Sebab malas untuk cari maklumat. Ini antara punca utama kepada kekeliruan itu tadi. Pendek kata doktor, tak pasti jangan kongsi doktor. Itu dia punya key point dia, betul tak? Tak pasti jangan kongsi. Semak sebelum sebar. Itu dia doktor. Betul. Tak pasti tanya. Tak pasti tanya. Betul. Ya, malu bertanya ni sesat jalan sebenarnya. Betul. Ya. Dan tanya pula kena tanya pada orang yang arif, jangan tanya pada orang sembarangan. Daripada sumber-sumber yang ada autoriti. Jangan percaya cakap kawan. Ya. Allahu akbar. Terima kasih doktor. Kami ni tanya Ustaz mendoakan kebaikan dan juga kesejahteraan kepada doktor. Terima kasih sekali lagi atas kesudian bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Alhamdulillah yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton rancangan Tanya Ustaz pada pagi ini sedikit yang kita dapat ikuti menerusi sudut pandang psikologi sebagaimana yang telah pun dikongsikan oleh yang berbahagia Dr. Tengku Asmadi, dan yang bagi Ustaz kita nak raikan lagi soalan daripada rakan kita menerusi Facebook yang bertanya, Muhammad Faizal bin Ahmad ni penonton setia kita juga. Assalamualaikum Ustaz, Dai dan semua kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kekeliruan pasti akan timbul, terutamanya sekali dalam bab agama. Soalan yang sama tetapi jawapan yang berlainan daripada ustaz dalam beberapa hal. Contohnya, bab solat di atas kerusi atau nikah online. Walaupun kaedah nikah ini telah disahkan boleh diguna pakai, namun ramai ustaz bila mana diminta ulas tentang perkara ini kurang bersetuju dengan hujah-hujah yang boleh diterima akal. Soalannya ustaz, bagaimanakah untuk mengelakkan kekeliruan ini berterusan, terutamanya kepada mereka yang baru berjinak-jinak untuk mendalami agama ustaz? Mohon huraian ustaz. Jazakallah khair. Ini satu perkara yang kita kata berlaku juga realiti pada hari ini ustaz, yang telah pun kadang-kadang difatwakan juga telah pun selesai, namun masih ada cakap-cakap belakang. Rumah siap pahat berbunyi ustaz. Lebih kurang begitu dah ustaz. Ya. Baik, secara mudahnya kita rujuk kepada pihak yang berautoriti lah. Ya, berautoriti maknanya dalam bab agama ni kita rujuk kepada mufti, kepada majlis fatwa negeri dan sebagainya. Jadi apa yang mereka putuskan itu hasil daripada perbincangan panjang ahli-ahli yang ada, dan mana selesai dah, tak perlu kita nak bimbang lagi dah. Ya. Datang selepas tu ada orang petikai tak betul dan sebagainya, kalau benda tu dah jadi rasmi fatwa, kita tak perlu nak keliru lagi dah. Ya, pegang itu je. Ya. Cuma selagi mana tak ada fatwa rasmi dan ini benda-benda barulah ya, benda baru ya. Kalau rukun wuduk 6 tu tak payah nak fatwa lagi dah ya. Rukun wuduk 6 perkara, semayang kena ada rokok, kena ada sujud. Tak ada fatwa lagi ni, kena tunggu fatwa. Tak perlu lah kan. Ini benda-benda yang baru, yang tidak jelas dalam kitab dan sebagainya ya. Cuma bila kita kata nikah online tadi tu kan. Nikah. Dah ada fatwa atau belum? Kan? Dah ada fatwa atau belum? Sebab kadang-kadang kita dengar dah ada fatwa. Betul. Tapi dah ada fatwa ke belum? Kan? Itu. Betul ke dah telah fatwa diwartakan ataupun tidak? Betul. Kan? Telah dibincangkan. Sebab dia benda baru. Betul. Kan? Cuma dengar kawan kata dah ada fatwa lah. Dengar kan? Itu yang perlu kita nak perhalusi. Jadi kita nak kena rujuk majlis fatwa dalam laman web dia, soal jawab dia tu itu rasmi kan. Itu kan kalau ada kita pegangnya itu sudah memadai ya. Cuma dalam nikah online ni kita ada satu kaedah dalam bab agama kita dipanggil al-wakalah. Maknanya kalau pengantin tak boleh hadir, salah satu kaedah ialah dia wakil kan. Berwakil wali. Berwakil wali. Pengantin pun dia boleh wakil kan. Pengantin boleh wakil. Dia boleh wakil kan. Katalah pengantin duduk Johor. Nak menikah dengan orang Perlis, orang Kedah kan. Nak tak boleh datang. Dia telefon lah kawan dia kat sana, aku wakilkan kamu terima nikah bagi pihak aku kan. Kawan dia duduk sebelah rumah bakal isteri dia. Seriau juga dia. Seriau juga. Bimbang jugalah kan, kawan tak pergi corner kan. Tapi tak apa sebab sebut nama tu nama pengantin yang di Johor tu. Mewakilkan. Wakilkan kan. Maknanya dia ada kaedah boleh. Betul. Kalau kita rasa tak puas hati dengan nikah online, kalau lah nikah online tu dah ada fatwa kan. Tak puas hati, dia benda je lah, wakil boleh. Maknanya wali pun boleh wakilkan. Katalah wali pun terperangkap duduk jauh pada pengantin perempuan kan, dia boleh wakilkan kepada orang pengantin lelaki, dia nak terima nikah pun dia boleh wakilkan
Itu boleh dikembangkan lagi. Allah Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya. Yang penting bagi mereka yang baru banyak jinak dan juga berusaha untuk mendalami agama, kita kena tanyalah fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lam. Tanyalah orang yang mengetahui dan jangan kita biarkan diri kita terperangkap dalam kekeliruan. Saudara, biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baru dakwah. Biar tanyalah ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Banyak lagi yang akan kita kongsikan kembali selepas ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu ya Allah daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru di saat dunia dilanda COVID-19. Marilah bersama kita kembali muhasabah diri kita. Mudah-mudahan ujian yang datang kepada kita ini menjadikan kita hambanya yang lebih dekat dan hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan juga bagi mereka yang mungkin dijangkiti COVID-19 ini, yang telah pun dijangkiti, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Dan juga kepada yang bertugas, petugas-petugas Barisan Harapan khususnya, kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keselamatan, kesejahteraan dan kesihatan yang baik kepada mereka. Amin. Allahumma amin, insya-Allah. Masih lagi pada perbicaraan topik jangan keliru pada pagi ini. Sebagaimana yang kita maklum, banyak kupasan-kupasan dan juga soalan yang telah pun dijawab oleh panel kita pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Kadir dan Fadil Ustaz. Kita raikan lagi soalan menerusi rakan WhatsApp kita yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya Ustaz, yang pertama, apakah diperbolehkan orang lelaki mengaminkan doa yang dibacakan oleh orang perempuan dalam majlis bacaan Yasin yang hanya dihadiri oleh kaum wanita saja Ustaz? Dan yang kedua, adakah diperbolehkan bacaan doa diperdengarkan ke seluruh bangunan yang mana pembesar suaranya berada di dalam tandas juga Ustaz? Ini kerana berdasarkan peraturan keselamatan bangunan, speaker memang perlu berada di dalam tandas bagi sebarang pengumuman, khususnya ketika kecemasan Ustaz. Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan menerusi WhatsApp Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama, kita mengaminkan doa ni pada hemat saya tidak ada masalah. Ya, kita kebetulan lalu ya, orang lelaki baca doa, orang perempuan aminkan. Kebetulan orang perempuan baca doa, kita mendengar doa dia, minta keampunan, kita aminkan. Sebab amin ni maksudnya apa? Amin ni maknanya Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Kabulkanlah ya. Kita lalu tu ada orang perempuan ramai-ramai kumpul ya, majlis bacaan Yasin ya. Kita aminkan amin ya. Sambil kita berlalulah ya, tidak ada masalah. Bukanlah kita berhenti pula nak masuk join pula. Nak join boleh tanya Allah. Tidaklah ya. Sekadar nak sebut amin tu tidak ada masalah ya. Yang keduanya, pembesar suara yang sampai ke dalam tandas-tandas dan sebagainya. Saya tak berapa nak berkenan sikitlah kan. Sebab bila kita pasang ayat Quran, contoh kan zikir dimasuk dalam tandas, duduk dalam tandas pun duduk la ilaha illallah kan, duduk atas mangkuk tandas tu kan, subhanallah, astagfirullah. Pasal dia duduk ikut tu kan. Jadi macam tak apa nak cantik sikitlah ya. Adab dia. Sebab adab dia bila kita masuk tu kita tak berzikir di mulut lagi dah. Nak dalam hati tu tidak ada masalah. Sebab keadaan tempat itu tempat yang kotor, tempat kita buang najis, kita tak sebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Wallahu a'lam. Saya teringat bila mana Ustaz sebut tentang jangan berzikir dalam tanah melainkan dengan hati. Saya teringat bagaimana dalam Hayatus Sahabah, seingat saya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia pernah memasukkan seperti batu dalam mulut supaya tidak terkeluar perkataan zikir ketika mana menunaikan hajat Ustaz. Ini satu akhlak yang cukup hebat Ustaz, yang kita pun susah juga nak ikut tu Ustaz. Kalau bubuh batu kita takut tertelan Ustaz. Allahu akbar. Itu
memang cinta kepada zikir Ustaz, masya-Allah tabarakallah. Dan berikutnya yang bagi Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi rakan Facebook kita yang bertanya, iaitu Syairul Nizam. Assalamualaikum Ustaz dan dai serta kru, tanya dah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, saya ingin bertanya berkenaan hukum mengerjakan solat di rumah orang bukan Islam, contohnya rumah keluarga yang belum memeluk Islam. Dalam rumah itu juga mempunyai sembahan-sembahan yang lain, dan berikutan itu juga masjid atau surau yang agak jauh dari tempat tersebut Ustaz. Jadi saya keliru, ada yang kata boleh solat di dalam rumah tersebut dan ada yang kata tidak boleh kerana ada sembahan dalam rumah itu. Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masjid ni al-ardu kulluha masajid. Kaedah dia lebih kurang begitulah ya. Bumi ini seluruhnya adalah tempat sujud. Ya. Bumi ini seluruhnya adalah tempat sujud, kecuali tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang cemar dan seumpamanya. Jadi kalau di padang kita nak semayang sujud boleh ya. Di jalan raya pun boleh, tapi sesuai ataupun tidak lah. Ya, selagi mana tempat itu bersih tidak ada masalah ya. Begitu juga di rumah keluarga yang bukan Muslim ya. Rumah kawan-kawan kita yang bukan Muslim, kita ziarah rumah dia dan kebetulan waktu semayang masuk, kita boleh semayang di masjid tapi jauh sikit contohnya, tapi nak duduk ni lama kan. Dia pun offer persilakan kita semayang di rumah dia. Kawan kita itu Kristian, Buddha, ada patung dan sebagainya. Tidak menjadi kesalahan kita semayang, kita solat di rumah yang ada patung. Adakah kita nak buang patung tu? Tak boleh, sebab itu rumah dia. Milik dia, kawasan rumah dia, kita kena hormat. Lakum dinukum waliyadin. Dan kalau kita lihat dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berada di Mekah dan di sekitar Kaabah ada ratusan patung berhala. Ada ratusan patung berhala. Dan Nabi beribadat, Nabi melakukan solat ya. Dan pada peristiwa umrah ya, tahun ke-6 Hijrah itu masih banyak patung-patung berhala. Nabi melakukan umrah, Nabi melakukan solat sekitar Masjidil Haram, dan tidak ada catatan sirah yang kita baca bahawa Nabi meruntuhkan patung-patung berhala itu kerana Nabi nak semayang pada tahun ke-6 Hijrah. Tidak ada. Maknanya Nabi semayang di Masjidil Haram, Kaabah itu, walaupun banyak patung-patung ketika itu ya. Jadi kalaulah begitu keadaan Nabi SAW, ya, ada patung banyak tapi Nabi melaksanakan solat, maka tidak menjadi dosa dan kesalahan untuk kita semayang di rumah keluarga kita yang non-Muslim, walaupun dalam rumah tu ada patung. Yang pentingnya kita menghadap ke arah kiblat, tempat semayang tu bersih. Tempat semayang tu ada, kita hampalah kain sikit ke apa ke, bersih kan. Kalau lantai itu bersih pun tidak ada masalah. Wallahualam. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya. Dan menerusi panggilan telefon ketika ini Ustaz, kita ada pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, siapa di talian? Okey Ustaz, nama saya Muhammad Nur Jamil daripada Kuala Lumpur. Ya, silakan tuan. Okey, macam ni, saya ada dua soalan. Yang pertama berkenaan dengan solat sunat dan yang kedua berkenaan dengan niat nazar. Ya, ya. Okey, saya nak tanya, selepas solat fardu, okey, biasanya kita buat ba'diyah dengan qabliyah. Okey, sekarang ni saya nak tanya, kalau selepas solat fardu tu biasa kita matikan dulu dengan doa. Boleh tak kalau kata selepas solat fardu tu, kadang bila saya habiskan dengan doa, saya nak sambung balik dengan sunat, dia penyakit M tu datang lebih awal. Boleh tak kalau kata, okey macam ni, sekarang subuh, bila subuh saya akan sambung dengan terus dengan taubat 4 rakaat. Kemudian maghrib 3 rakaat, saya sambung dengan 4 rakaat solat sunat taubat. Boleh tak saya buat macam tu? Lepas habis sunat tu, baru saya matikan dengan doa lah maksudnya. Ataupun setiap fardu saya kena habiskan dengan doa dulu, baru saya boleh sambung yang sunat. Ataupun tak perlu doa, begitu Cik Jamil? Maksud dia selepas fardu tu, patutnya kita kena habiskan dengan doa dulu kan? Ya, ya, ya. Okey, boleh tak kalau doa tu saya kemudiankan dulu, saya sambung dulu yang sunat, baru saya doakan sekali. Ya, ya, baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan nazar. Okey, saya dulu pernah bernazar. Saya akan tak akan membela rambut
dan juga tidak akan berkahwin selagi saya ada seorang kakak, selagi kakak saya belum kahwin. Baik. Okey, kemudian saya nak tanya, sampai sekarang ni kakak saya belum bertemu jodoh lagi lah. Ya, baik. Benda tu macam mana hukum dia? Sebab kalau ada saya tanya dengan kawan yang lebih arif daripada saya, dia kata kalau untuk rambut saya kena teruskan. Kalau untuk berkahwin tu benda tu macam dah melanggar yang sepatutnya. Ya, hukum kahwin. Dia macam terabai. Baik. Dia kata kalau kata saya nak teruskan, saya kena bayar dia punya denda tu. Boleh minta penjelasan yang lebih jelas tak Ustaz berkenaan dengan niat nazar ni? Pasal Baik. confuse sikit lah Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Encik Jamil atas soalan yang cukup baik. Mudah-mudahan Allah bantu Encik Jamil. Terima kasih Jamil. Assalamualaikum. Baik, itu dia soalan yang cukup bagus daripada Encik Jamil, walaupun situasi itu beliau yang lalui. Yang pertama tentang doa Ustaz. Solat, kemudian tangguhkan sekejap doa, kemudian sambung dengan solat sunat dan sebagainya, solat taubat. Kemudian yang kedua tentang nazar jadi Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas kita solat, selepas solat tidak menjadi kewajipan untuk kita berdoa. Kita bebas. Lepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, free. Tak ada apa dah. Sebab solat itu habis dengan memberi salam. Cuma dalam riwayat hadis, riwayat sunnah tu adalah beberapa zikir yang Nabi baca. Macam misalnya disebutnya idzan sarafa min salati istaghfara salasan. Selepas Nabi selesai solat bagi salam, Nabi istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah ataupun astaghfirullahal azim 3 kali. Satu. Ada riwayat hadis Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam 2 kan. Jadi ada tu. Jadi saya ingat tidak menjadi isu sebab zikir-zikir selepas solat ini adalah sunat, sunnah yang sunat. Jadi kalaulah kita rasa rugi tak solat sunat ba'diyah kerana kita berzikir, berdoa, dia jadi malas dah. Kalau kita nak sembahyang sunat dulu pun, sunat ba'diyah pun tidak ada masalah. Sambil kita Assalamualaikum, kita istighfar, Astaghfirullah, Allahumma antas salam, sambil duk tolak nak bangun tu kan. Boleh, tak ada masalah. Ringkas Allahumma antas salam tu, diri itu dah habis dah. Baca Allahumma antas salam, kita terus nak sembahyang sunat ba'diyah. Tidak ada masalah. Doa tu tidak wajib selepas solat dan zikir pun tidak wajib selepas solat. Cumanya, jadi isunya sekarang ni ialah dia tak mampu nak solat sunat, dia rasa malas dah sebab gap masa tu lepas solat fardu tu zikir doa panjang tu dia malas. Cumanya mungkin akan timbul isu pula bila dia solat fardu, habis solat fardu dia tak zikir, tak doa, dia terus solat sunat, adakah lepas tu dia nak zikir pula? Ataupun dia malas dah, aku dah sembahyang sunat banyak. Letih dah kan, aku dah sembahyang sunat, tak ya. Itu tu kita rugilah. Kan, rugi tak berzikir lepas solat. Kalau berzikir rugi pula tak solat sunat selepas solat. Jadi pada tuan yang bertanya dan juga sedang muslimin sunat, kita pandai-pandai imbang lah. Dua-dua benda ni sunat, kita pandai-pandai imbang. Ukur baju daripada sendiri. Tengok keadaan kita. Kemampuan kita. Ya, baik. Tentang nazar tadi. Baik. Tentang nazar. Nazar ni ialah satu qurbah lam tata'ayyan. Satu ibadat, satu qurbah yang tidak wajib, kita wajibkan. Iltizamu qurbatil lam tata'ayyan. Itu definisi dia lebih kurang. An-nadhru ni ialah iltizamu qurbatil lam tata'ayyan. Kita melazimkan, mewajibkan satu qurbah, satu ibadat yang tidak tentu, tak wajib atas kita, kita nak wajibkan dia. Jadi dia wajib dengan sebab nazar. Misalnya apa? Bernazar nak berpuasa pada hari Isnin. Puasa hari Isnin tak wajib. Maka bila dia bernazar, dan bila dia bernazar tu bukan sekadar dengan hati, dia mesti ada lafzun yush'iru bil iltizam. Mesti ada satu lafaz yang menunjukkan dia nak wajibkan. Misalnya dia kata lillahi alayya, ke atas Allah lah aku akan buat puasa pada hari Isnin. Dia nak wajib. Mesti ada tu. Sekadar duk sembang kawan-kawan, rasa macam nak puasa hari Isnin. Itu belum nazar lagi. Itu baru sembang. Sembang lagi. Belum sampai tahap nazar lagi. Nazar dia macam niat yang confirm dah. Tapi aku dia wajibkan ke atas aku. Kan? Dia kata korban ni nak raya korban ingat nak sembelih lembu seekor. Ingat nak sembelih. Itu baru sembang. Itu baru sembang. Belum nazar lagi. Itu kita nak kena bezakan. Nazar ni mesti ada satu lafaz di mulut kita
yang memberi kesan kita nak mewajibkan satu ibadat yang tak wajib. Ibadat sunat, korban dan sebagainya. Baik. Jadi misalnya puasa sunat, sembahyang sunat. Sekarang ni dia nak belah rambut. Belah rambut. Dan dia akan tangguhkan perkahwinan dia sampailah kakak dia berkahwin. Belah rambut ni tuan-tuan, dia ibadat ataupun tidak. Allah Akbar. Tengok keperluan. Kan? Saya ingat dia bukan ibadat. Saya nak belah rambut, nak bagi rambut panjang lah kan. PKP ni kita pun tak apa nak potong. Itu lain lah kan. Jadi dia bukan satu ibadat, bukan satu perkara yang wajib. Masa kita buat haji umrah tu ibadat lah. Kan? Tahallul tu. Jadi dia benda harus je. Dia bukan qurbah. Jadi nazar dia tak sah tadi Ustaz? Tak sah lah. Yang rambut tadi tu? Tak sah. Tak sah. Begitu je dia bernazar untuk tidak bernikah. Sedangkan bernikah ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda itu tidak valid. Tidak sah. Tidak sah. La nadhra, saya tulis kaedah, la nadhra fi ma'siyatillah. Tidak ada nazar dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena tengok. Jadi maknanya sekarang ni dia nak menikah tapi dia ada nazar. Selagi mana kakak dia tak menikah, dia tak menikah. Tidak ada masalah. Dia terus menikah saja. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan Cik Jamil yang bertanya menerusi panggilan telefon sebentar tadi, dan berikutnya yang membagi ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan lagi soalan menerusi rakan kita yang bertanya di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, bagaimanakah seseorang wanita yang mengandung yang telah dinasihatkan oleh doktor supaya jangan berpuasa atas kesihatan bayi dalam kandungan, dan apakah beza jika atas nasihat doktor juga tidak boleh berpuasa atas risau tentang kesihatan ibu, dan yang mana puasa yang perlu diqada dan sebaliknya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz biar tahu jangan keliru. Anwar Hamzah dari Beserah, Kuantan, Pahang. Doktor nasihatkan supaya jangan berpuasa, bimbangkan kesihatan bayi dalam kandungan dan bimbangkan kesihatan dirinya. Dua keadaan di situ Ustaz. Yang mana perlu qada, yang mana perlu dibayarkan fidyah Ustaz? Dua-dua keadaan ini perlu diqada. Dua-dua keadaan ini perlu diqada. Jadi dia tak berpuasa kerana kesihatan ibu. Ya. Jadi dia dibenarkan tak berpuasa. Eloknya tak berpuasalah. Sebab kesihatan itu masuk dalam hifzun nafsi. Betul. Menjaga nyawa. Ya. Jadi menjaga nyawa ini antara maqasid syariah, perkara yang sangat penting. Ya. Jadi nyawa ni kalau tak jaga habis. Kan? Manakala puasa tu boleh ganti. Kan? Jadi sebab itu kita kena tengok tu memang ini rukun Islam. Ya. Kalaulah kita nak semayang, bila nak semayang tu tengok kita semayang tepi kolam, tiba-tiba ada budak lemah. Kan? Masa tu 4:30 petang. 4:35 habis zuhur. Betul. Kan? Kita pula terlambat semayang. Allahu Akbar. 4:30 dah. 4:32 zuhur asar masuk. Budak tengah lemah. Nak habis semayang dulu kan, nak selamatkan budak tu dulu. Allahu Akbar. Kan? Maknanya berhenti semayang dulu, selamatkan budak. Kerana apa? Semayang tu boleh buat kemudian. Boleh ganti. Tak ada masalah pun. Hanya budak ni kalau lemah habis. Kan? Jadi begitu keadaan ni. Kita kena tahu mana aulawiyat, mana keutamaannya. Ya? Sama jugalah sekarang ni. Maknanya isu solat Jumaat. Kenapa tak buat solat Jumaat lama dah? Ya? Kerana ada nasihat daripada ahli dia. Yang maknanya bimbang penyebaran penyakit itu bila berhimpun teramai, menyebabkan kehormatan nyawa tu lebih besar daripada menunaikan solat Jumaat. Itu ada sebut dalam kitab. Ya? Jadi sekarang ni maknanya isu-isunya ialah dia tak berpuasa kerana kesihatan ibu, ya, dibenarkan tak berpuasa, tidak berdosa, ganti. Ataupun kerana kesihatan bayi, tidak perlu berpuasa, nanti lahir habis ni apa semua ni boleh ganti balik. Ya. Cuma bayar itulah. Bayar tu ada yang bayar, ada yang tidak kena. Tapi asalnya ialah ganti tu dulu. Ganti tu dulu. Yang bayar tu nanti. Puasa ganti dulu. Itu yang asal. Ya, yang disebut di dalam Quran, iaitulah faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sesiapa di kalangan kamu marid, sakit ataupun dalam keadaan musafir. Jadi ibu ni sakit. Betul. Ibu ni sakit, maka tak perlu puasa pada hari dia sakit, dan asalnya ialah
ganti pada hari yang lain. Wallahu a'lam. Saya ingat saya itu dalam surah Al-Baqarah Ustaz disebutkan. Ya. Dalam surah Al-Baqarah. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita dapatkan ataupun kita bertanya kepada ahli, mudah-mudahan untuk kepastian supaya kita tidak berada dalam keadaan keliru insya-Allah. Dan yang bagi ustaz dan juga sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit pantun dari Perlis hingga ke Sabah menghantar haruman kayu gaharu. Tanyalah ustaz, ilmu bercambah biar tahu jangan keliru. Insya-Allah di TV3 kita akan tamat siaran di sini dan kita akan sambung siaran tambahan 30 minit di TV9. Dan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa selepas ini. Saudara terus membiasakan diri menjalani kehidupan norma baharu dakwah biar tanyalah ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kita berdepan dengan COVID-19 ini, kita harus berganding bahu dan kita harus menyatakan solidariti bersama-sama untuk menangani hal tersebut. Sebab itu elemen-elemen yang kita tawarkan dalam pakej rancangan kedua terutamanya. Sebab yang pertama kita umumkan lebih awal daripada pengumuman federal adalah untuk menampung beberapa ruangan-ruangan yang negeri Selangor rasakan perlu untuk kita bantu. Antaranya apabila Kerajaan Persekutuan mengumumkan bantuan RM600 kepada frontliner di kalangan doktor dan petugas kesihatan, kerajaan negeri cuba untuk membantu penjagaan anak-anak frontliner ini di kalangan petugas-petugas kesihatan. Jadi daripada bentuk itulah yang kita akan selarikan. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu, izinkan ku mencuri hayalan denganmu. Maafkanlah. Alhamdulillah, terima kasih masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya moderator anda Da'i Anas pada pagi ini, dan kita membicarakan masih lagi dengan topik jangan keliru bersama panel di studio kita pada hari ini yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Kadir, dan telah pun banyak kupasan dan juga huraian yang diberikan oleh yang berbahagia Ustaz dan juga para penonton. Bagi anda yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian bebas tol 18881677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan di 0112336480 atau di laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Alhamdulillah, siaran tambahan 30 minit di TV9 kita teruskan lagi yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton dengan kita raikan soalan daripada rakan WhatsApp kita yang bertanya. Terima kasih daripada Iris dari Sabah. Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa dalam jagaan Allah. Amin. Allahumma amin. Ustaz, di bulan Ramadan ini banyak grup WhatsApp membuat tadarus Al-Quran menerusi online Ustaz. Bacaan dirakam dan dikumpulkan genap 30 juzuk. Soalan saya Ustaz, apakah kita mendapat yang namanya istilah khatam Quran yang sebenar Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang penting ialah kita membaca Al-Quranul Karim, ya. Kita membaca Al-Quranul Karim. Maknanya kalau nak khatam ni kita baca daripada awal Al-Fatihah sampai habis di hujungnya Qul a'udzu birabbin nas, ya, 30 juzuk tu habis kita baca, itu baru kita dikira sebagai sekali khatam. Ya. Jadi kita melihat sejarah para salafus salih, contohnya ada yang 2 bulan sekali khatam, ada yang sebulan sekali khatam, ada yang seminggu sekali khatam, ada yang 3 hari sekali khatam, ada yang 1 hari sekali khatam. Yang dia baca daripada awal sampai habis. Ya. Itu ahli-ahli ibadah, tokoh-tokoh ilmuwan zaman dulu, ulama-ulama terdahulu, begitu kesungguhan mereka melakukan ibadah
dalam konteks membaca Al-Quranul Karim. Cuma dalam suasana kita hari ini, bila kita bahagi-bahagi itu, saya berpandangan tujuan kita bukanlah untuk khatam Al-Quran. Kalau kita buat, maknanya kita ada 30 orang, hari ini baca seorang sejuzuk, ataupun kita ada 60 orang, baca seorang setengah juzuk. Ya, ini setengah. Oh, hari ini alhamdulillah khatam dah. Maknanya bulan Ramadan ni 30 kali khatam, umailah. Maknanya kita hampir-hampir sama dengan Imam Syafi'i. Kan? Ya, hampir sama. Itu kalau nak lawan Imam Syafi'i, maknanya 60 orang satu grup, seorang setengah juzuk. Pagi setengah juzuk, sekali khatam. Petang seorang setengah juzuk pula, dua kali khatam. Jadi cerita kat orang, alhamdulillah bulan Ramadan boleh 60 kali khatam. Allahu akbar. Saya ingat itu bukan tujuan dia, ya. Tujuan kita buat online ni, online group dan sebagainya adalah sebagai pemangkin, sebagai motivasi untuk kita membaca Al-Quran. Itu program kita saja. Okey, maknanya hari ni kamu baca juzuk 1, ni baca juzuk 2. Sebelum pukul 5 petang kena habis. Sebab malam ni kita nak bagi juzuk lain pula. Jadi kita kena ambil usaha baca. Itu je. Kalau kita tak buat grup macam tu, kita bimbang, kita hilang semangat dan motivasi. Ya. Kalau seorang-seorang duduk ni, macam kita lah belajar sendiri, tak ada periksa. Tak semangat. Tapi kita tahu ada periksa. Pulun baca, ya. Silibus tu. Jadi ini tujuan grup-grup yang kita buat ni untuk baca Quran ni, untuk memotivasikan kita. Dan untuk memotivasikan ini adalah satu perkara yang baik, ya, tidak menjadi masalah sebenarnya. Tapi bukan untuk khatam, ya, tak kira khatam lagi. Allah Maha mengetahui, dan kita pun dalam keadaan mungkin yang buat grup WhatsApp tu mungkin dalam keadaan uzur dan sebagainya, kita beranggapan begitulah Ustaz, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima bacaan dan juga amal ibadah kita insya-Allah. Dan terima kasih kepada yang bertanya sebentar tadi dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton. Kita raikan di talian menerusi panggilan telefon pada ketika ini. Pemanggil, Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekat Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan, silakan. Ya, soalan saya begini Doktor, ya. Kadang-kadang kita ni lah, diri saya sendirilah Doktor, ya. Kadang-kadang kita berjumpa dengan seseorang yang ialah dia orang ni pandai sedikit sebanyak hafal hadis, hafal sedikit sebanyak Al-Quran. Mereka ni fentah bercakap, Doktor. Kadang-kadang orang yang tak ada ilmu macam saya ni terkurang ilmunya, cukup mudah terkeliru, Doktor. Malahan ada juga golongan-golongan yang ilmuwan juga terpedaya dengan cara mereka mengulas sebuah ayat Quran dan juga hadis ini. Jadi soalan saya Doktor, apakah sudut pandangan Islam dan juga Doktor sendiri, ya, mengenai orang-orang yang ada sedikit sebanyak ilmu ini yang itu mudah untuk mengelirukan orang lain, sedangkan dia tu sepatutnya ilmu dia tu dia gunakan untuk memberi pencerahan yang betul, tetapi dia menggunakan ilmu untuk mengelirukan dan memberi faedah kepada dia supaya dia ni mendapat pengikut yang ramai. Apa pandangan Islam dan juga Doktor sendirilah mengenai segelintir orang yang begini rupa, mempunyai ilmu sedikit sebanyak untuk mengelirukan orang ramai yang begini rupa ni, Doktor. Itu soalan saya Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Encik Omar Abdul Majid kita dari Felda Cini Timur, Pekan Pahang. Soalan yang cukup baik, dan Ustaz, sudut pandang Islam sebagaimana kita faham bahawa kita perlu disiplin dengan ilmu yang kita ada, Ustaz, sekadar kita. Jadi mungkin sedikit daripada Ustaz. Sudut pandang Islam tu rasa berat juga lah, ya. Saya nak jawab bagi pihak Islam tu, ya. Apa yang saya fahamnya ialah kita perlu berhati-hati. Kita perlu berhati-hati kerana akan ada golongan yang cuba menimbulkan kekeliruan, memberikan satu, kadang-kadang memang niat dia tu nak mengelirukan masyarakat. Itu makna niat dia daripada awal tu ada golongan yang macam ni. Ada golongan yang dia mungkin tidak ada niat nak mengelirukan masyarakat, tetapi dia tersalah memberi pandangan, memberi komen, hujah-hujah. Ya, mungkin tersalah, tapi dia tak ada niat nak mengelirukan masyarakat, ya. Jadi yang kita dua-dua ni kita bimbang jugalah, sebab yang penting isi yang disampaikan itu mengelirukan kita. Cuma yang ni tidak ada niat nak mengelirukan,
Yang ni ada niat untuk mengelurkan masyarakat. Ya. Yang ni yang ni mungkin mudah sikit kita nak betulkan. Kan? Awak tersalah ni. Kan? Kerana ayat Quran kata macam ni. Betul. Hadis Nabi kata macam ni. Ulama faham hadis ni begini. Oh, okey, mungkin dia mudah ni. Tapi kalau yang ada niat nak mengelurkan masyarakat, ini susah. Betul. Dia akan cari lubang bagaimana nak mengelirukan masyarakat. Jadi sinilah kita nak kena berhati-hati. Maka sebab itu kita sendiri jugalah kena ada kekuatan ilmu. Asas ya. Ilmu asas fardu ain, kefahaman kita kepada Al-Quran, sedikit sebanyak faham juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita mungkin tak khatam Sahih Bukhari, tak pernah baca Sahih Bukhari, tapi hadis-hadis Nabi itu kita biasa baca dalam mana-mana kitab yang lain. Jadi makna kalau ilmu asas agama kita ya, kita jelas, kita faham dan kita tahu di mana kita nak rujuk kalau ada kekeliruan. Ya, di mana kita nak rujuk, pihak-pihak yang macam mana, guru yang macam mana, pihak berautoriti. Kita insya-Allah kita boleh buat perbandingan. Allah Subhanahu wa taala bagi kita akal, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Moga-moga kamu berfikir. Jadi kalau sampai satu benda yang pelik-pelik dan sebagainya, kita stop sekejap, hold sekejap. Kita tengok dulu. Kita bertanya kepada ahlinya. Sebab itu salah satu panduan yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut tentang Dajjal. Disebut tentang Dajjal. Itu Dajjal ini disebut dalam hadis ya'tunakum bil ahadithi ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Poin dia ialah Dajjal ini kaki pembohong ni, penipu ni, Dajjal ni kaki pembohong, kaki penipu ni yang nak mengelirukan ini, dia membawa kepada kamu bil ahadith, hadis-hadis, cerita-cerita, hukum-hukum, malam ya'tunakum bil ahadith ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Yang mana kamu tak pernah dengar, ibu bapa kamu tak pernah dengar, datuk nenek kamu pun tak pernah dengar, tak pernah cerita pun. Selama kita hidup 50 tahun ni, mengaji sekolah rendah, sekolah menengah, duduk dengar ceramah masjid surau, ibu bapa kita duduk cerita pasal, tak pernah dengar lagi hukum macam ni. First time dengar. First time dengar ni. Kan? Katalah bab puasa ni. Bab puasa kata kalau kita puasa sampai tak nampak matahari. Kan? Boleh buka puasa. Macam mana tak nampak matahari? Tutup pintu tingkap, tak nampak matahari, boleh buka puasa dah. Walaupun pukul 3 petang, walaupun pukul 12 tengah hari. Ilmu baru. Ilmu baru. Selama kita mengaji tak pernah dengar lagi. Kan? Jadi yang ni fa iyyakum. Kan Nabi sebut hati-hati kamu dengan orang macam ni, hati-hati kamu. Jadi itu panduan dia. Panduan dia. Ya, tak kalah kita tak pernah dengar, tak pernah ustaz aku cerita, tak pernah mak bapak aku cerita macam tu. Itu panduan mudah, wallahu a'lam. Allahu akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan dan juga sebenarnya banyak lagi kekeliruan yang timbul. Yang penting kita kena ada asas sebagaimana yang disebutkan oleh yang bagi ustaz. Dan di talian pada ketika ini kita raikan pemanggil. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Saya Aiman Hakim dari Batu Pahat Johor. Ya, silakan tuan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini saya ada satu soalan berkaitan dengan ibadat puasa ya. Ya. Selalu yang kita belajar tentang puasa ni berkaitan niat. Kita biasanya malam tu sebelum berpuasa esok hari ni kita akan niat saja aku puasa pada esok hari pada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Taala kan. Jadi ada sekali ni saya malam tu terlupa nak niat. Jadi besoknya saya puasa, saya sahur. Jadi dah sahur menjalani dah puasa sampai petang. Masa tu baru saya tersedar, rupanya saya lupa nak niat puasa semalam. Tapi saya sahur waktu pagi tu. Jadi status puasa saya tu macam mana Ustaz? Kita pun dulu pernah dengar dia kata kalau dah sahur maknanya dah niat. Lepas tu saya ada dengar juga Ustaz tu kata kalau kita tak baca niat tak sah sahur kita sebelum fajar. Jadi macam mana keadaannya tu Ustaz? Saya keliru kat situ sebab sebenarnya saya ada dua pandangan ni jadi saya keliru sikit tahu ni. Dan satu lagi saya nak bertanya berkaitan tentang solat witir. Ya. Kalau kita buat satu rakaat saja boleh Ustaz? Ya, baik. Sebab saya pernah tengok ada satu orang tu dia buat solat witir tu satu rakaat aja. Ya, baik. Dia tak biasa kita buat 3 kan tapi dia buat satu je. Jadi minta pandangan Ustaz lah. Ya. Baik. Terima kasih Encik Aiman soalan. Terima kasih. Sama. Salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan cukup baik yang insya-Allah kupasan dan juga huraian selepas ini kita akan berehat seketika. Jadi saudara terus kekal di rumah dan teruskan norma kehidupan baharu dakwah biar Tayyidina Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kita kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Alhamdulillah, tanyalah Ustaz, detik muhasabah, titipan doa biar tahu jangan keliru. Di saat dunia dilanda COVID-19, marilah sama-sama saya menyeru diri saya yang lemah ini dan juga seluruh sidang penonton tanyalah Ustaz, marilah bersama-sama kita kembali muhasabah diri kita. Mudah-mudahan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita ini menjadikan kita hamba-Nya yang lebih dekat dan hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selamat berpuasa, salam Ramadan saya ucapkan kepada semua yang masih lagi terus setia menonton kami pada pagi ini dalam pembicaraan topik jangan keliru bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Kadir. Dan terlebih dahulu kita raikan dulu Ustaz soalan yang telah pun ditanya tadi tentang pemanggil kita Encik Aiman Hakim dari Batu Pahat Johor yang bertanya dua soalan tentang niat puasa, apakah dikira niat bila mana kita bangun sahur itu, dan yang kedua tentang solat witir 1 rakaat apakah diperbolehkan Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Niat ni tempatnya di hati. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu adalah di hati, bukan di mulut. Di mulut ni dia tak sebut sebagai niat, dia sebut talaffuz bin niyah, berlafaz dengan niat. Ya. Jadi kalau kita tak berlafaz di mulut tetapi dalam hati itu ada niat, maka itu sudah dikira lintasan hati itu. Aku nak puasa esok hari. Niat dia terlintas. Ya. Itu sudah dikira sebagai suatu niat. Ya. Jadi sini ada dua lah ada dua perkara. Yang pertamanya, bila amalan orang tua dulu ialah dia berniat puasa ini beramai-ramai sebagai peringatan selepas daripada solat tarawih. Kan? Habis solat tarawih, solat witir. Maka dia tu sementara nawaitu baca doa tu nawaitu saum ni kan sebelum nak makan murid tu. Kan? Jadi clear lah. Apa berlaku pun lepas ni kalau tak terjaga pun dah niat selamat dah. Itu bagus amalan orang tua ni. Bidah tu kan. Benda baru tu. Benda baru. Tapi dia ada falsafah dia ada konsep dia nak mengajak supaya niat. Lepas ni dia tak was-was. Orang tu kalau dia baca nawaitu saum Ramadan, dia tak ada was-was dah. Kan? Dia tak ada was-was dah. Tapi kalau dia tak baca tu dia was-was. Niat ke tak niat? Tadi dah bangun sahur. Kan? Tapi kalau dia sekali nawaitu saum Ramadan je. Selesai dah. Kan? Kawan kata hang tak niat tadi. Aku dah sebut hang tak dengar ke apa sebut nawai itu tadi kan. Ini dia ada kebaikan yang bila kita berlafaz tu lebih meyakinkan kita ya. Macamlah kita kata kita orang mandi wajib contoh dia kan. Mandi kan. Aku niat kata dia. Allah. Tapi bila duduk dalam belakang tu nawaitu rafa'al hadathil akbar itu insya-Allah dia yakin memang mandi pada dasarnya. Itu tujuan kita berlafaz di mulut itu. Jadi sini bila jadi yang pertama tu lepas tarawih tu dan nawaitu saum Ramadan. Dan satu lagi ialah disebut dalam kitab-kitab taklid kepada mazhab Maliki. Iaitu niat puasa sebulan. Niat puasa sebulan. Sahaja aku berpuasa untuk satu bulan Ramadan ni kerana Allah Ta'ala. Lepas tu tiap-tiap malam niat jugalah. Andaikan satu malam tu terlupa niat, kita dah cover insurans kita, niat sebulan. Cover dah. Kan? Jadi kata para ulama, kita boleh taklid kepada mazhab Maliki andai kata kita terlupa niat pada mana-mana malam. Terlupa bukan niat. saja-saja tak baca. Tak apa, sengaja lupa. Kan anda kata kalau kita teringat kita baca lah kan. Tapi kita dah ada cover dah. Saya guna istilah cover insurance lah. Kan, niat sebulan tu boleh juga kita taklid. Ini memudahkan amalan kita ya. Jadi sekarang saudara Aiman dia dah bangun sahur kan, bangun sahur. Cuma petang tu dia kata macam terlupa nak baca niat dan sebagainya, tidak ada masalah.
Saya ingat dan saya yakin lah ya, saya yakin orang yang bangun sahur pukul 4.30 pukul 5 tu. Pasal apa ni? Sarapan. Nak sarapan pagi kan. Sarapan. Tak ada kot Pukul 4 pukul 5. Kan. Jadi kalau tanya dia tu masa tu, pasal apa bangun pukul 4.30 ni? Saya nak puasa lah esok. Jadi dia ada lintasan aku nak puasa esok hari ni. Saya ingat untuk taisir, untuk memudahkan, dia dah bangun sahur, dia dah puasa dah. InsyaAllah ada niat kat situ lah. Kita harap macam itulah ya. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang masalah solat witir tadi tu, solat witir ya boleh dilakukan 1 rakaat. Aqal paling kurang ialah 1 rakaat. Sekurang-kurang afdalnya ialah 3 rakaat. Yang cantiknya 3 lah. Tapi ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tak boleh buat semua sekali 3 rakaat bagi elok, jangan tinggal semua. Buatlah 1 rakaat. Tak apa, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Sekadar kemampuan kita. Yang penting kita usaha sekadar ilmu dan juga kemampuan kita. Terima kasih bagi Ustaz. Mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya. Sedikit Ustaz, ada juga yang menghantarkan soalan kepada kita tentang di WhatsApp saya, dia bertanya tentang bilakah habis waktu sebenarnya waktu sahur, kerana bila mana dengar azan ada yang beranggapan bahawa masih lagi boleh makan makanan sehingga habis azan Ustaz. Ataupun dengar je azan terus dah boleh luah semula makanan yang ada dalam mulut sedikit Ustaz. Hakikatnya kita berhenti makan bila masuk fajar shadiq. Fajar. Subuh tu. Dia bukan azan. Dia bukan azan. Bukan azan. Andai kata surau masjid tutup ni, Tok Bilal lambat sikit. Kan? Sakit perut. Sakit perut kan. Lepas dia sahur 5.30 tu dia sakit perut. Dia pula seorang je hari pagi tu kan. Jadi dia ada lambat. Ada lambat 10 minit. Jadi itu bukan penilaian dia, neraca dia. Neraca dia fajar shadiq dah keluar atau belum. Kalau fajar shadiq dah keluar, kenapa tak boleh dah? Sebelum fajar shadiq terbit, bolehlah makan, minum. Jadi untuk menentukan fajar shadiq ni, sekarang ni kita berpandukan kepada takwim. Kan? Jadi kita tengoklah takwim tu dengan jam kita dan sebagainya. Cuma mungkin ada isu sikit. Takwim kita ni ialah takwim kita ni kadang dia buat ni dalam skala yang besar. Dalam skala yang besar. Saya pun tak nak pandai juga ilmu falak ni kan, astronomi. Skala yang besar ya. Sebelah timur, sebelah barat dan sebagainya dia sekalikan. Kan? Jadi kadang-kadang mungkin fajar tu dah terbit, kan, sebelah timur, tapi dia duduk sebelah barat sikit, lambat sikit. Lambatlah 30 saat. Lambatlah 1 minit kan. Tapi takwim dia sama aja. Situlah datangnya kebaikan, dia letak masa imsak 10 minit. Ready. Betul. Katalah dia tak subuh 5.50, imsak 5.40. Dia nak ready tu. Kan? Mengambil langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga. Boleh makan lagi 5.40 tu, boleh. Ihtiyat. Kalau tak ada apa dah tu suruh kekal aku kan. Allah, tak ada keperluan pun. Tak ada keperluan. Nak minum air sikit-sikit boleh lagi, tak ada masalah kan. Itu maknanya imsak tu dia sebagai langkah berjaga-jaga kerana kita tidak melihat kepada fajar shadiq yang sebenar. Kita hanya berpandukan kepada takwim yang dah terdibuat 2-3 tahun sebelum tu. Kan kita sekarang baru ni ada isu subuh kena dilewatkan sikit dan sebagainya. Jadi situ mana kita nak ambil langkah berjaga. Jadi sekarang ni ada hadis yang sebut kalau dengar azan, makanan ada di tangan kamu, jangan letak sehinggalah kamu habiskan makanan itu ya. Wallahu alam, dari sudut mazhabnya dia hadis tu difahami dengan azan yang pertama. Kata sebahagian para ulama, hadis tu difahami azan yang pertama. Ya, bukan azan yang subuh tu, azan yang pertama tu. Ya, itu ditanggung pada hadis tu. Ada ulama yang berpegang kepada zahir hadis tu. Tapi bimbangnya orang salah guna hadis tu. Dia nak makan banyak lagi ni kan. Dia pegang ayam, dia pegang nasi sepinggan, azan. Rasulullah kata jangan letak lagi, kena habis dulu. Kan? Sampai 6.15 baru dia habis makan. Jadi ada Al-Quran sebut kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min sempurnakanlah makan minum sampai nampak benang putih daripada benang hitam. Jadi kena stop kat situ. Jadi hadis tu ditanggung dengan azan yang pertama. Jadi saya ingat masalah ni tak timbul kekeliruan. Kita ada waktu imsak dan kita berpandu kepada takwim, berhenti sebelum
waktu subuh yang ada dalam takwim bagi tempat kita. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan yang bertanya, dan terima kasih yang bagi Ustaz Dr. Nizam Abdul Kadir. Kita sedar tak sedar telah pun sampai ke penghujung rancangan untuk pembicaraan topik kita Jangan Keliru pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan, dan sedikit sebagai penutup dengan sedikit doa daripada yang bagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang bagi Ustaz atas perkongsian pada hari ini, dan kepada sedang penonton yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa jangan lupa Tanyalah Ustaz akan kembali pada esok hari dengan perkongsian daripada panel kita yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar bersama moderator sahabat saya Da'i Azrin dengan kupasan topik Sahabatku Dermawan, dan mohon kita sama-sama bersiap sedia dan juga menghantarkan persoalan untuk siaran esok hari insya-Allah. Dan terima kasih sekali lagi yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Ingat bagaimana kita bermula tidak penting, yang penting bagaimana kita berakhir, dan mudah-mudahan kita dapat raikan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang kita buat mudah-mudahan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.